Hai semua, video kali ini adalah tentang topik 2.2.1 komponen mekanikal. Sebelum itu, apa kata kita ketahui dahulu apakah yang dikatakan sebagai pergerakan mekanikal. Pergerakan mekanikal adalah satu sistem yang mana ianya membolehkan sesuatu alatan atau barangan bergerak, berputar atau berfungsi. Jenis pergerakan mekanikal ini biasanya menghasilkan gerakan secara lurus ataupun secara berputar. Jadi, apakah pula yang dimaksudkan dengan sistem mekanikal? Sistem mekanikal adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Jadi, dalam bab ini, kita akan menghasilkan reka bentuk bagi sistem mekanikal. Dalam menghasilkan reka bentuk sistem mekanikal, pelbagai komponen mekanikal digunakan sama ada secara berasingan atau gabungan. Ada pelbagai jenis komponen mekanikal yang kita boleh gunakan. Mari kita lihat satu persatu komponen mekanikal. Terdapat 11 komponen mekanikal yang perlu kita pelajari, iaitu gear, pautan, tuil atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongsor, galas berbola, bindu dan juga rantai. Gear adalah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Terdapat pelbagai jenis gear yang mempunyai fungsi yang berbeza antara satu dengan yang lain. Lihat jam tangan yang digunakan ini, dapatkah anda mengenal pasti jenis gear yang digunakan serta fungsinya? Komponen kedua iaitu pautan. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Sebagai contoh, penggunaan pautan untuk melengkapkan sistem buka dan tutup sebuah pintu. Komponen seterusnya ialah tuil atau tuas. Tuil atau tuas ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan juga fulcrum. Terdapat 3 kelas tuil atau tuas iaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang mana kedudukan daya, beban dan fulcrumnya berbeza. Kita teruskan dengan komponen yang berikutnya iaitu takal. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada gandar. Contoh yang mudah seperti mana kita mengangkat air daripada perigi. Dengan menggunakan takal pada perigi, beban akan menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Komponen seterusnya ialah tali sawat. Tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Tali sawat banyak digunakan dalam industri seperti pemesinan mahupun pada motosikal yang berkuasa besar. Dua komponen seterusnya ini adalah komponen yang penting dalam kenderaan iaitu aci sesondol dan aci engkol. Yang pertama, aci sesondol. Aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup injap atau valve pada kenderaan. Manakala aci engkol berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar, seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Komponen berikutnya adalah komponen yang biasa kita lihat, iaitu gelongsor. Gelongsor berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Ianya banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelongsor akan digerakkan secara mendatar. Bagaimana roda boleh berputar pada basikal ataupun kenderaan? Komponen galas berbola
digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Ianya juga bertindak sebagai mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Seterusnya ialah komponen bindu. Bindu digunakan bersama dengan mesin gerudi. Fungsinya adalah untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Untuk mengetatkan cengkaman mata gerudi, pengunci khas digunakan. Kita telah sampai komponen yang terakhir, iaitu rantai. Rantai berfungsi sebagai perantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Komponen ini banyak digunakan pada basikal dan juga motosikal. Jadi, kita telah mempelajari 11 komponen mekanikal serta fungsinya. Diharapkan pelajar dapat mengenal pasti jenis komponen mekanikal pada peralatan-peralatan yang ada di sekeliling anda. Sekian, itu saja untuk pembelajaran pada video kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk topik berikutnya di masa akan datang. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.